Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita berada pada video yang keempat. Video keempat untuk high split modeling ni. Dan kali ini kita akan masuk pula kepada dispersion modeling menggunakan high split dan juga menggunakan archive data. Okey, video ni kita akan buat forward modeling lah, forward dispersion modeling menggunakan archive data. Jom kita start. Okay. Kita start dengan pergi ke concentration tab dekat sini, yang nombor 3 ni, tekan. Macam biasa kita kena set up dulu modelnya, model parameternya, tekan setup run. Akan dapat dialog box yang sama seperti trajectory, cuma ada beberapa benda yang lain sikit lah. So untuk forward dispersion ni, saya akan menggunakan archive data dan saya akan start starting time dia. Kalau nampak dekat archive data ni range saya akan gunakan 26 hari bulan lah, 26 hari bulan 9. So tahunnya 2020, 26 hari bulan, bulannya bulan 9, tarikhnya 26 hari bulan, dan saya akan gunakan pukul 00 lah, 12 UTC, 12 pagi UTC. Untuk starting location pula, saya akan kekalkan ni pada 1 dan saya akan gunakan koordinat rapid lah kat sini sebab kita buat forward dispersion. Just extract koordinat daripada sini. Dan kita biarkan height ni 10 lah, kita tak berapa penting sebab nanti kita akan letak height tu dekat di tempat yang lain ya. Okey. Okey, buka balik menu. Okey. Kita buat 12 jam ke hadapan menggunakan forward, dan kita add meteorologi yang kita ada, data meteorologi yang kita ada. Untuk archive saya ada 3 ni. Okey. Sekarang lebih kurang sama macam trajectory modeling, tapi dekat dalam concentration untuk dispersion modeling ada extra step yang kita kena ambil. Kita kena specify input untuk pollutant deposition dengan grid. So tekan di sini, pollutant deposition and grid setup, tekan, dan kita akan dapat pop-up box macam ni lah. Okay, so ada 3 parameter yang kita kena letak input, which is pollutant, grid dengan deposition. So pollutant ni kita kena specify pollutant apa yang kita nak model. Untuk contoh ni saya akan gunakan PM10, dan emission rate ni kita boleh tukar lah ikut kesesuaian lah. Macam mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada data dan emission rate ni dia ikutlah unit apa yang diberi, dan dia per hour, dia mungkin dia gram per hour atau kilogram per hour atau miligram per hour. Itu depends on assumption yang tuan-tuan dan puan-puan atau data yang tuan-tuan dan puan-puan ada lah. So hours of emission ni saya akan, untuk contoh ni saya akan gunakan 1. Maknanya mungkin saya assume dia akan mengeluarkan 1 kilogram per jam dalam masa 1 jam emission time. Okay. Kita letak release start ni sama seperti starting time di sini. Kita kena konsisten, tidak boleh lari ya. Nanti model tak akan jalan.
So release start kita letak sama saja, tahun 2020, bulan 9, 26 hari bulan, dan masanya adalah 00 UTC. So dah sudah, kita save. Kita move kepada grid pula. Okay, grid ni adalah default grid ya. Okay, center lat long ni saya sarankan anda gunakan koordinat sama seperti yang kita letak di sinilah, starting location ni. So kita ambil koordinat tadi semula dan kita paste balik. Paste balik. Okay, untuk spacing ni terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh kurangkan lagi, kecilkan lagi spacing ni kalau tuan-tuan dan puan-puan nak. Tetapi lagi kecil dia punya spacing, dia bayangkan ni adalah grid lah. Kita buat grid, dan jika grid tu makin kecil, makin resolution dia lagi tinggi lah, tapi memakan masa yang lagi lama untuk kita proses simulation tu. Dan default dia adalah menggunakan nombor 0.05 lah untuk lat dengan long dia. Dia bukan dalam unit meter lah, dia dalam unit lat long. So tuan-tuan boleh adjust kalau nak untuk mendapatkan resolution yang lagi tinggi lah bagi modeling result tu. Tapi untuk contoh ni saya akan kekalkan yang default lah. Mungkin boleh, kalau nak adjust mungkin boleh buat 0.01 atau 0.01, depending dengan kesesuaian komputer jugalah. Kadang-kadang kalau dia kecil sangat, mungkin tak boleh proses lah, sebab dia depend on komputer punya specs. Okay, span ni kebesaran grid tu lah. Untuk dan contoh ni, dalam contoh ni saya akan gunakan default value, maknanya 30 degree lah. Maknanya dalam Y value 30 degree, kebesaran dia di dalam X is 30 degree dan Y pun juga 30 degree petaan dia. Okay, boleh besarkan juga atau boleh kecilkan ikut kesesuaian. Untuk output grid directory ni kita tak tukar, ini pun kita tak tukar. Number of vertical level ni berapa banyak layer yang tuan-tuan dan puan-puan nak model. Macam ingat kita letak untuk trajectory, kita selalu letak dalam contoh-contoh sebelum ni, saya letak 100, 300 dan juga 500 lah. Tapi dalam untuk dispersion model ni dia lain sikit, dia menggunakan layer, dia tak menggunakan height level lah, dia layer. Maknanya kalau kita contoh, saya letak untuk contoh ni saya akan gunakan 3 level dan kita letak 100, sama seperti sebelum ni, 100, 300 dan juga 500. Model high split ni dia akan dia akan keluarkan 3 kontur lah. Kontur yang pertama antara height level kosong, dia layer kosong ke 100 meter. Maknanya dia buat concentrate, dia buat dispersion tu antara layer kosong meter ke 100 meter. Dan layer kedua dia akan buat dispersion untuk daripada 100 meter ke 300. Dan layer yang ketiga dia akan model daripada height 300 ke 500 lah. Untuk example ni saya akan guna 100, 300 dan 500. Okey. Dan sampling start ni sama, kita kena samakan seperti yang kita letak dekat setup tadi. Sampling time dia, which saya letak tahun 2020, bulan 9, 26 hari bulan, 26 hari bulan, dan saya start pada pukul 12 pagi UTC lah. Dan untuk sampling stop dia, anda kena kira elok-elok lah. Kena, sebab kita letak total runtime dia 12 dan kena kira pukul berapa 12 jam daripada starting time ni. Maknanya untuk yang ini tarikh masih sama lah, dia masih hari yang sama, 9 dan 26 hari bulan. Tetapi kita dah akan model untuk 12 jam forward, so sampling stopnya adalah 12. Okay.
Okay, now untuk averaging pollutant averaging time lah. Dia boleh bukan averaging saja, dia ada snapshot now atau maximum value ataupun average. Untuk contoh ni saya akan guna average, tapi perempuan dan perempuan boleh guna now atau max. Dia kena specify, untuk specify averaging ni dekat sini lah. Kalau ni average, kalau ini dia kita ikut now tu. Kalau 0.2 ni kita ikut max, kita nak ambil max. So saya akan guna 0.0 untuk average. Dan averaging time saya akan guna setiap jam lah, average setiap 1 jam dan 0 minit. Okay. Okay, bila kita dah siap ni, dah set up ni, kita tekan save. Alright. Okay, dan kita hanya tinggal deposition lagi. Kita dah specify pollutant apa, PM, emission rate dia dengan hours of emission, juga dengan release time dia. Kita dah specify grid, kita dah specify center untuk grid tu, dan juga dia punya spacing, keluasan grid tu, berapa layer yang kita nak, dan sampling time start, sampling time stop, dan juga dia punya averaging time lah. Dan kita guna average, bukan now atau max. Okey, kita dah siap dua ni. Dan last sekali adalah deposition. Okey, untuk deposition, kalau anda ada nombor-nombor yang di stated kat sini lah, macam particle diameter, density semua ni, untuk deposition punya purpose, anda boleh masukkan sendirilah nombor ni. Tetapi dia juga ada option lah yang preset. Okey, contohnya untuk case ni kita model partikel PM10, dan kalau anda nampak kita tekan nombor tu akan hilang lah. Ada partikel. Kalau gas dia tak ada partikel diameter dalam. Kalau kita tekan partikel, dia ada inilah partikel diameter, density dengan shape lah. Dia ada preset kat sini untuk partikel modeling. Okay, tapi kalau untuk gas dia kosong. Dan partikel pun dia ada deposition dia. Kalau dry deposition dia ada certain parameter lah, nombor dia yang dia akan gunakan dalam calculation dia. So tengok, kalau tekan yes akan ada keluar nombor-nombor ni lah. Okay, dan kalau wet pun dia akan keluar nombor kat sini. Untuk Henry's, cloud dan below cloud ni lah, dia ada preset nombor yang kita boleh guna. Tetapi untuk case modeling, selalunya kita selalu akan model yang worst case lah, tanpa deposition. Prinsip saya modeling selalu di SourceNock, selalu kami akan model yang konservatif dulu, dan kita untuk overestimate dulu mana case yang paling teruk. Okay, untuk case ni dan untuk contoh-contoh yang saya akan buat ni, saya tak akan menggunakan deposition lah. Okay, dah sudah. Kita ambil partikel sebab kita model PM, no dry deposition dan no wet deposition. Okay, kita save. Dan kita dah sudahlah dengan 3 item ni. Dah save. Dan kita boleh save lagi dah. Ni dah habis semuanya. Save. Okay. Pergi balik ke main menu. Menu yang ini. Dan kita dah boleh start model lah. Kita dah set up semua dan kita akan run model. Okay. Okay, dia tak ambil masa yang lama sebab kita hanya model 12 jam dan kita punya grid pun tak berapa besar mana lah. Dia ambil masa yang sekejap je. Okay, exit. Sama seperti trajectory. Untuk display, kita boleh display concentration lah dan contour. Okay. Ini setting dia untuk kita display kita punya contour. Input file kekalkan, output file kita kekalkan, map background kita kekalkan, map projection dia terletak auto, GIS output macam biasa kita suka KMZ lah. Label source ni kita labelkan dia nanti. Ring ni kita set tapi kita letak maybe 10 km sahaja. Center kita set, ambil balik koordinat rapid tadi kat sini. Okay, copy paste saja.
paste, longitude, copy and paste. Okey, pollutant kita hanya PM sahaja. Oh ya, kita boleh specify juga tadi kalau kita nak run multiple pollutant jugalah. Macam okey, saya keluar balik, saya lupa nak cakap. Kalau kita nak model multiple pollutant, kita boleh pergi kat concentration ni, setup tadi kan. Okey, dan ni kalau kita tekan yang species 2 ni, kita boleh specify. Kalau kita ni kita letak 1 kan, kalau kita letak 2, kita boleh model 2 parameter lah. Maknanya mungkin PM10 dan lepas tu PM2.5 atau NO2. Okey. Tapi untuk case ni, untuk senangkan kita model 1 dululah. Kita model, untuk contoh ni saya model 1, tapi anda boleh model 2 sekali lah. Boleh model sampai 7 spesies lah boleh letak. 7 pollutant, tapi untuk case ni saya guna 1 sahaja dahulu. Grid pun boleh pakai grid. Boleh, maknanya boleh guna 1 grid saja atau boleh guna multiple grid lah untuk mungkin lokasi yang berbeza daripada lain-lain tempat lah. Di position pun boleh letak banyak, boleh specify sampai 7. So di maksimum dia kat sini adalah 7 lah untuk grid species dengan dia positionnya. Okey, tapi kita guna 1 saja untuk modeling ni. Okey. So tadi kita dah run pun. So bagi balik ke kontur tadi, saya sampai kat sini. Pollutant kita 1 saja, PM. Kita ambil show each level lah. Okay, from top to bottom. Kalau kita ambil from bottom, dia labeling kat sini tak berapa betul. Memang tak betul sangat. So maknanya kalau kat sini dia kata bottom 100 ni, maknanya ni kosong. Dan top ni 100. Dan kita bila kita klik macam ni, dan dia akan tunjuk kontur daripada kosong kepada 100 lah. Dan kalau kita buat macam ni, maknanya dia macam ni, dia akan ambil kontur yang daripada 100 ke 300. Dan yang macam ni 300 ke 500 lah. Macam tu. Kalau kita ambil daripada bawah, daripada kosong ni, dia akan proses untuk semua layer lah. Maknanya daripada kosong ke 100, 100 ke 300 dan 300 ke 500. Dan saya akan ambil option ni lah. Di position ni kita tak perlu tukar, sama dengan ni. Kita guna color dan zoom lah, keluarkan sikit. Dan ya, boleh execute display untuk dapatkan output. Okey, ambil masa lama sikit untuk dia proses. So boleh tekan OK. Dan akan dapat output lah. Okey, untuk dispersion dia akan ada banyak output lah. Kat sini kita nampak dia ada berapa gambar yang dikeluarkan. Kita model untuk 12 jam, tetapi kita ada 3 layer, maknanya 0 sampai 100. Layer pertama, layer kedua 100 sampai 300, layer kedua, layer ketiga 300 sampai 500. Okey, sebab tu dia ada 36 untuk maknanya satu gambar tu adalah untuk 1 jam dan 1 layer. So jadi akan ada 36 lah, sebab kita ada 12 jam dan 3 layer. Okey, anda boleh tengok gambar ni, boleh scroll through gambar ni lah dekat gunakan arrow key ni. Okey, dan dia ada dia punya details tu dekat sini dekat sini. Okey, macam ini gambar ini dia first hour lah.
Dia starting dia sampai pukul 1, maknanya pukul 12 sampai pukul 1 UTC. Dan dia untuk layer 0 sampai 100. Kalau kita pergi scroll ke depan, dia masih model yang release daripada pukul 12 ke sampai pukul 1, tetapi dia untuk layer 100 sampai 300 meter. Dan gambar yang ketiga, time dia sama, 0 sampai 1 pagi, tetapi layer dia adalah 300 ke 500 meter. Bila kita scroll lagi, time dia akan berubah. Dan kali ini dia adalah daripada pukul 1 sampai pukul 2. Dan layer dia akan start balik daripada 0 sampai 100 lah. Dan bila kita scroll, dia akan macam tu lah. Dia akan tunjuk 3 layer dulu, baru dia move on to next time lah. Okay. Tu untuk macam biasa, untuk nak dapat PDF tu boleh convert, macam saya buat di video sebelum-sebelumnya, convert, save, and then kena tukar, kena tambah extension.pdf lah dekat file tu. Dan file tu selalu dia akan letak dalam mana yang anda pilih lah, mana yang anda nak letak, mungkin desktop ke apa ke kan. Okay, cancel. Saya tak akan buat lah. Okay, alright. Okay. Kalau dah dapat PDF, nak KMZ pula. Okay, KMZ sama macam trajectory. Kita kena cari dia dekat folder dia lah. Folder dia, folder working, high split, folder Windows C ni. Kena pergi ke C, high split dengan working lah. Dia dekat high split, working. Dan dia kalau trajectory dia simpan dalam nama high split trudge.kmz. Tapi kalau untuk concentration, dia akan dalam dia akan keluar dalam working dan high split kong.kmz. Okay. Dan kalau kita nak tengok output ni, kita boleh open with Google Earth lah. Dia akan tunjukkan kita kontur tu lah. Okey, macam ni kontur dia. Tapi ni banyak image sebab ada banyak layer tau. Kalau kita perasan, ni file yang kita dah open tu. Okey, ni file yang kita dah open, tetapi dia ada banyak, dia akan dicampurkan semua kontur ni sekali ya. Kalau kita boleh tengok dekat sini, concentrationnya ini maknanya daripada ni untuk daripada pukul 12 sampai pukul 1, tetapi ni dia punya height dia 100 sampai 300 lah. Ni 300 sampai 500, yang ni 0 sampai 100. Saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan asingkan file-filenya macam saya akan buat ni. Tengok Okey, macam dekat sini, just right click, add satu folder. Untuk layer kita buat by layer, kita akan separate file folder-folder yang bawah tu by layer. So yang ni kita categorize as 0 sampai 100 meter lah. Tekan OK. Dan kita akan select yang layer 0 sampai 100 meter je. Okay, kita start daripada atas. So yang ni tuan-tuan kena tekan hold control CTRL, tekan control, hold, tekan dan hold, klik. Lepas tu tekan shift dan hold, baru klik. Okay, dia akan select satu. Okay, select nombor 2, tekan control, hold, klik. Lepas control, tekan shift, hold, lepas tu baru klik. Dan kita repeat proses tu sampai habis. Ambil semua folder-folder yang ada label 0 sampai 100 ni. Okay. So control, klik, shift, klik. Control, klik, shift, klik. Control, klik, shift, klik. Control,
Control klik, Shift klik. Just double check balik, cukup semua jam. Dah cukup, terletak dalam ni lah. Okay. Dan kita boleh tutup yang lain-lain ni lah. Tutup yang ni dan kita just buka satu folder tadi. Folder yang kita dah simpan ni, kita buka. Kita cuba play. Ni untuk layer kosong ke 100 meter lah. Dan kita boleh asingkan juga untuk yang 100 ke 300 dan juga 300 ke 500 tu. Okey. Itu saja daripada saya untuk video yang keempat untuk forward trajectory menggunakan archive data. So kita habiskan di sini dan saya akan sambung dengan video yang terakhir, which is backward dispersion menggunakan archive data lah. Okey, terima kasih.